Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton Skop MG. Seperti biasa, bersama saya Haslina A.R. Kamaluddin. Baik, kita akan terus bercakap mengenai belanjawan 2025. Kalau sebelum ini kita tanya apa manfaat yang didapat oleh usahawan, apa yang kalau semalam kita bersama dengan seorang senator yang bercakap mengenai manfaat-manfaat untuk keseluruhannya. Namun malam ini kita akan berbicara mengenai belanjawan juga, tetapi lebih khusus kepada kaum hawa, kaum wanita. Apa sebenarnya yang kita harapkan? Saya juga wanita. Kalau kita lihat sekali imbas tahun lalu, kerajaan menerusi belanjawan 2024, Malaysia Madani melaksanakan beberapa inisiatif termasuk galakan cukai bagi meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga buruh kepada 60%. Ini bukan yang rendah, sangat tinggi sebenarnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini bagi mencapai penanda aras yang ditetapkan dalam kerangka ekonomi madani. Bagi terus menggalakkan wanita untuk kembali bekerja, galakan cukai bagi wanita yang ingin kembali bekerja telah pun dilanjutkan sehingga 31 Disember 2027. Sejauh mana sebenarnya wanita mengambil kesempatan di atas apa yang telah diberikan pada tahun ini ataupun belanjawan 2024 tu? Dan kita tengok bagaimana apakah ia menjadi indikator terbaik ataupun sebenarnya walaupun ada inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan masih belum mencukupi. Ataupun sebenarnya belanjawan ini tak sampai kepada golongan sasar. Untuk mengupas isu ini bersama saya di studio MG, kita bersama dengan Datuk Aziz Sheikh Mohamad yang merupakan Presiden Kelab Wanita Ikon Malaysia. Assalamualaikum Datuk Aziz. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi bersama dengan Skop MG. Malam ini kita nak berbicara mengenai apa harapan, apa yang wanita akan dapat menerusi belanjawan yang akan dibentangkan Jumaat ni. Sebelum itu Datuk, memang kita tahu ramai sudah mengenali Datuk Aziz, tapi secara ringkasnya mungkin sedikit latar belakang Datuk Aziz. Silakan. Okey, saya biasalah, saya seorang usahawan dan juga sekarang saya terlibat dengan NGO ya, Kelab Wanita Ikon Malaysia, dan juga saya juga duduk di wakil kerajaan sebagai ahli lembaga amanah tokoh nasional. Jadi saya ada di satu tapak di kerajaan, satu tapak di NGO dan juga satu tapak di saya sendiri usahawan. Jadi perniagaan. Jadi dia saya ada macam-macam lah kumpulan sasaran wanita especially. So jadi as Hasrina kita pun tahu wanita adalah ibarat tiang seri. Betul. Dalam rumah tangga dan juga negara sebenarnya. Jadi kita ni sebenarnya memang sangat apa kata orang, kuat semangat kita nak berjaya, kita nak jadi lebih bagus, kita nak jadi ibu yang baik, kita nak jadi isteri yang baik, kita nak jadi pemimpin yang baik. Segala-galanya lah kita ni nak jadi. Sebab itulah kan, kita ni ada 99 nafsu. So macam-macam kita nak jadi. Jadi superhero. Jadi untuk yang Hasrina cakap tadi pasal mengajak wanita kembali bekerja, saya ada buat some research lah kepada wanita-wanita yang tidak bekerja tetapi dia ada qualification tetapi tak nak kerja. So bertanya lagi dengan diorang, kan kerajaan kita dah ada inisiatif on tax apa semua sekali, tetapi impact tu tak berapa. Dia kata tak ada apa-apa dah tu. Apa yang kita orang dapat? Dia kata sekarang ni, dia kata kalau saya kembali bekerja, starting gaji saya 3,500 dia kata. Okey, saya 3 orang anak Datuk. Hantar dekat babysitter je dah 3,500 tu dah habis. Baik saya duduk rumah dia kata. Saya tak payah makan kat luar, kat luar mahal, dah lah harga semua naik. So jadi dia saya masak sendiri kat rumah. Jadi saya rasa macam betul, ada kebetulannya sebenarnya sepatutnya kerajaan kena bagi macam subsidi ataupun inisiatif kepada penjaga-penjaga kanak-kanak ni. Ya, spesifik lah kalau katalah di bawah JKM kan kita ada banyak taska-taska yang tu kan. Jadi kerajaan bagi dia, bila dia kembali bekerja tu, dia dapat bayaran yang minimum. Jadi dia adalah lebihan duit tu barulah dia nak kerja. Sangat menarik sebenarnya kan. Betul. Subsidi untuk ini diperlukan. Bila kata nak memperkasakan wanita berkerjaya kembali, ini yang saya baca adalah teks ucapan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar tahun lalu. Ya, tahu. Dan sudah ada insentif ataupun inisiatif, namun sejauh mana, macam Datuk kata tadilah, Datuk ada kiri kanan, saya rasa banyak bukan kiri kanan je kan, dikelilingi dengan
dengan wanita-wanita, wanita-wanita. khususnya B40, AFNA, Betul. M40 semua ada. Semua ada. Dan kekangan Datuk katakan tadi, Yes, itulah dia. gaji Betul. itu kalau dapat 3,500. Betul. Ada yang starting gaji tu Ya. masih bawah 3,000 Datuk. Itulah dia. Starting gaji kita 1,500 kan sekarang ni. Tak tahulah mungkin bajet yang akan datang ni di-announcekan naik ke tangga gaji. Tapi masih tidak mencukupi. Jadi itu yang sekarang ni pun wanita mengambil pendekatan free child. Because all of this thing yang membebankan diorang, yang rasa diorang terbeban. Tidak setakat tu saja, kita kena actually apa ni kata orang, memperkasakan wanita ni dari segi yang terutamanya berkaitan dengan tanggungjawab penjagaan untuk meningkatkan penyertaan wanita dalam tenaga kerja ni, untuk mengamalkan pendekatan ekonomi penjagaan holistik ataupun care economy approach. Because care economy ni, wanita ni bukan saja anak-anak dia kena jaga tau, mak bapak lagi. Betul. So dia macam-macam yang di sekeliling, contohnya penjagaan anak. Jadi penjagaan anak ni of course lah yang saya kata tadi, mampu milik punya penjagaan anak dan dia akan pergi kerja. Okey, satu. Lepas tu penjagaan ibu bapa pula. Kalau boleh lah misalnya ibu bapa yang sakit, kita kena cuti. Cuti dah tak ada, kita kena tolak gaji, So jadi benda-benda ni membebankan. Bukan saja mak bapak kita, kadang-kadang mak mertua kita sakit ke apa, suami kita perlukan kita untuk menjaga. Jadi maybe boleh dapatkan some insentif dekat situ, gaji berbayar ke, dia boleh jaga mak bapak dia beberapa hari ke, macam tu kan. Lepas tu kerja dengan lebih fleksibel. Flexibility ni sangat penting. Banyak syarikat-syarikat besar, syarikat dunia yang lain memang dah amalkan ni di beberapa buah negara yang maju, memajukan wanita, which is you can work anywhere. So jadi you boleh kerja daripada rumah, dalam seminggu 3 kali datang bekerja. Di Malaysia pun, syarikat luar yang datang di Malaysia dan buka syarikat, macam anak saya sendiri pun kerja dengan satu syarikat international. So dia macam tu, 3 hari boleh datang office atau 4 hari, lepas tu yang lain you boleh work from home. You boleh pilih dan you boleh datang kerja pukul berapa you datang, lepas tu you boleh balik, lebih lah, maknanya you cukupkan masa bekerja tu. Itu sebenarnya yang dapat orang kata menjana ekonomi dengan baik lah sebenarnya. Bila kita mental kita okey kan. Kita kalau kita biasanya kan Datuk, bila kita cakap dengan wanita, Datuk kata tadi nak perlu jaga, kadang-kadang semua benda nak kena jaga. Nak masak, nak itu dan ini kan. Kadang-kadang me time tu tak ada. Kualiti kerja pun boleh drop. Mungkin dengan cara ini, cadangan ini perlu diperhalusi oleh kerajaan agar orang kata flexibility kepada wanita itu perlu dipertingkatkan. Baik, sebelum kita pergi jauh lagi Datuk, kita dah nak dengar Belanjawan 2025. Sepanjang tempoh setahun ini untuk Belanjawan 2024, bagaimana Datuk melihat, apakah semua insentif-insentif itu yang telah diberikan dengan kita tengok semua, kalau kita dengar tahun lalu, Perdana Menteri sebut semua yang naik-naik khususnya untuk wanita, peruntukan tambahan dan sebagainya. Apakah sepanjang setahun ini sudah ada ataupun ada yang tak sampai, ataupun macam mana Datuk kalau boleh dikongsikan? Itulah kadang-kadang kan macam apa yang kerajaan kita buat bajet macam tahun lepas okey, is clearly apa dia benda dia, tetapi dari golongan B40 dengan asnaf ni semua, diorang tak faham sebenarnya apa yang ada sebenarnya. Jadi macam saya wakil kepada NGO, kita orang turun padang ni bagi tahu kerajaan ada ni, pergi ambil, pergi buat ni, pergi buat tu. Itu yang jadi sebenarnya kekangan dia, benda tak sampai. Kerana pemahaman ataupun kerana informasi tu tidak jelas. Perdana Menteri announce in the big picture, tetapi the small picture yang nak sampai ke diorang tu, itu yang dia tak faham dan dia duduk senyap je lah. Dia tak pergi mengambil inisiatif or whatever. Lepas tu satu lagi itulah, kementerian-kementerian punya social media tak berapa interaktif. Hidup segan mati tak mau lah orang kata kan. Kebanyakan social media ini memang jelas. Bukan semua, tetapi ada sebahagiannya kadang-kadang update last year, scene last 2 years. Mana adminnya? Kadang-kadang saya marah. Kerana orang media pun Datuk. Kadang-kadang kita nak tahu apa perkembangan. Lepas tu you kena tahu kumpulan sasayu. Kumpulan sasayu kalau B40, kalau M40 pun M40, B40 ke apa, sekarang ni the best social media is TikTok. So you have to actually promote there. Buatlah macam
biasa macam orang kena yang in trend lah. Yeah, kan? kena in trend. Barulah orang mengundang orang nak tengok kan macam tu. Itulah yang actually masalah dia. Walaupun banyak inisiatif, kerajaan dah buat macam last year punya budget pun very good, peningkatan yang sangat bagus apa semua saya study one by one because saya nak menyalurkan informasi tu kena betul, so tengok betul-betul. Tetapi itulah yang mengambil inisiatif untuk mengambil apa ni tu tak ramai. Mereka sendiri yang kadang-kadang tak faham. Kita dah explain kat dia orang banyak kali pun, ambil nikah, ambil ni makcik ni dia tak pergi dan dia tak ambil. Atau wujud kronism untuk pemberian satu-satu dana tu. Kalau kronism zaman ni kurang sikit lah. Tetapi ada juga mungkin yang berlaku. Tapi kita on the way on going towards the kata orang bersih punya cara kan. Macam saya pun di dalam Ahli Lembaga Amanah Tekun Nasional. Dulu Ahli Lembaga Amanah just membuat approval ataupun dasar dan polisi, tetapi sekarang tidak lagi. Kita nak buat dasar pun kita kena turun ke bawah sana, pergi jumpa dengan usahawan-usahawan yang mengambil loan daripada kita dan juga staff-staff, tengok apa benda penambahbaikan yang kita nak buat. Kita tak duduk diam. So kita sangat bekerja kuat sekarang ni untuk kata orang menyampaikan apa amanat yang Perdana Menteri kita dah bagi. Itu penting bagi kita orang semua dan kita pun ada rasa perasaan yang memanglah sebab kita pun netizen. Jadi kalau apa yang untuk kita tetapi tak sampai kat kita, kita rasa macam kenapa tak sampai kan? Marahkan kerajaan. Jadi bila sekarang ni kita punya Perdana Menteri memang cakap, siapa yang tak dia cakap? Siapa yang tak menjalankan tugas, tukar. Betul. Bagus tu. Bagus sangat. Itu satu amaran keras yang sepatutnya dikekalkan. Betul. Tak boleh ada lembut-lembut lagi. Tak Tapi ada juga persoalan daripada pelai-pelai kita yang menyatakan bahawa loan tu memanglah bukan mudah nak dapat loan. Lagi-lagi usahawan yang kecil-kecil ni. Betul. Actually bukan tak betul sebenarnya. Tetapi kadang-kadang ni memanglah dulu-dulu ada berlaku perkara ni. Macam kronism you cakap, ada pilih kasih and everything. Sekarang ni dah dimansuhkan dan slowly lah, of course. Orang tak boleh berubah dalam masa satu hari kan. Jadi kita tengah mendidik macam staff di Tekun ada 1,300 orang. So kita mendidik staff-staff kita menjadi lebih bagus, lebih baik. Dengan macam mana pendekatannya, kita bagi dia orang yang terbaik. Bagi bonus bagus, gaji naikkan, and everything. Jadi dia tak nampak benda tu yang dia perlu buat benda-benda yang tak betul untuk dia Jadi sekarang ni memang tidak berlaku lagi macam banyak borang yang perlu diisi untuk satu-satu loan. Kita bercakap mengenai usahawan wanita. Betul. Kadang-kadang kita ambil ramai sebenarnya yang suka berniaga dan rasa ada peluang untuk mendapat kejayaan menerusi perniagaan. Okey. Namun kekangan mereka ini ada duit modal untuk bermula, namun untuk sustain tu kena ada loan. Betul. Tapi bila nak dapat loan, macam-macam birokrasi. Kalau borang ni bukan satu, bukan dua, ada pelbagai tapisan. Betul ke Datuk? Susah betul nak bagi loan kerana borang yang berlambak-lambak itu. Tak ada langsung. Okey, di Tekun Nasional you bawa pergi pejabat Tekun Negeri, Tekun Cawangan macam you duduk dekat mana tu, you pergi kat pejabat Tekun Cawangan, you bawa 3 perkara je. IC, bank statement dengan you punya SSM. That's it. Dalam masa 7 hari, kalau complete semua, staff kita akan turun padang, ambil gambar apa semua sekali, and then hantar dekat HQ ataupun pengurus negeri, diluluskan. So tak ada kata orang borang banyak-banyak ke tak. Kita memang mempermudahkan segala-galanya untuk make sure that usahawan. Dan usahawan Tekun 60% adalah wanita. Wanita, Alhamdulillah. Sebagai wanita yang duduk di sebelah Datuk Aziz, saya rasa bangga dengan kejayaan anda. Kerana orang kata kita juga wanita membantu ekonomi Malaysia. Betul. Kan kalau dah 60% itu, bayangkan kita punya skala untuk lebih besar tu. Betul. Saya rasa juga ekonomi Malaysia dipacu oleh lebihnya daripada wanita. Datuk Seri Anwar kena memperakui perkara ini sebenarnya. Actually, pembayaran balik juga yang paling bagus adalah daripada wanita. Okey. Alhamdulillah, that's right, statistik. Kita buat memang macam tu. Jadi di Kelab Wanita Ikon juga, saya sebagai NGO wakil kepada Kelab Wanita Ikon,
kita ada 5 pilar yang kita perkasakan untuk memperkasakan wanita, especially dalam first kali ekonomi. Ekonomi ni duit. Definitely wanita ni kalau ada duit, macam-macam boleh buat. Kata orang kan, wanita ada duit, dia akan memperkasakan anak dia, ibu bapa dia. Okey, lelaki ada duit buat apa? Okey. Kena tanya kaum Adam. Jadi akses kepada pembiayaan tu selalunya orang kata menjadi penghalang. Sebenarnya cuba kita semak balik. Kadang-kadang usahawan tu sendiri dia tak layak, tapi bila kerajaan tak bagi, dia cakap lah kita ni tak bagus. Kerajaan tak bagus lah, tak bagilah, susah lah, apa semua. Jadi sebenarnya kadang-kadang dia sendiri blacklisted, apa semua. Jadi dia tak ikut kriteria yang kita nak bagi tu. Tak bolehlah kita nak membantu dia, tapi pegawai-pegawai ditekun, kita akan educate dia orang. Okey, tak apa, you kena buat macam ni, beberapa bulan lagi you datang balik semula. Macam tu. Jadi kita boleh membantu dia orang dengan cara macam tu. Menjadi pemudah cara lah sebenarnya. So my wish list untuk ekonomi saya memang memperkasakan wanita dalam segi ekonomi. Kalau bolehlah banyakkan lagi inisiatif untuk keuangan lah, dari segi keuangan, dari segi grant, pinjaman dah banyak. Saya rasa AIM ada, Tekun Nasional ada, SME Bank ada, Bank Rakyat ada. Dari bawah agensi KUSKOP sendiri, Kementerian Usahawan, dah banyak dah inisiatif untuk pinjaman. Tetapi untuk grant ni kurang sikit. Jadi kalau boleh kita berbanyakkan sikit grant, bukan kata 100%, 50% pun dah cukup good enough untuk bagi seorang wanita ni. Kita khususlah grant untuk wanita ni, grant kalau dikeluarkan pun untuk semua. Dia tak ada macam mengkhususkan kepada untuk wanita tu. Lepas tu of course kita nak satu lagi yang jadi penghalang kita wanita-wanita dalam ekonomi yang buat bisnes. Permit lah, lesen lah, Allah, hai lamanya nak jumpa, nak dapatkan tu. Yes. Yang itu kita perlu perbaiki. So untuk mendapatkan permit ke lesen ke apa, untuk menjalankan perniagaan ni, dia tak boleh lebih daripada 7 hari kalau boleh. So dah dapat, kita orang pun terus boleh buat bisnes kan. Tahulah wanita kan laju. Betul. Pantas. Semua boleh. Kita bukan macam Datuk kata tadi, wanita ni ada 99 nafsu. Tetapi sebenarnya dalam banyak-banyak perkara ataupun nafsu tu, kita memang multitask. Boleh buat semua kan. Boleh buat. Satu lagi, saya nak mensyorkan juga kerajaan kita ataupun kepada pihak swasta untuk memperkasakan syarikat yang menggajikan wanita ni dalam bagi inisiatif, kerajaan bagi inisiatif atau insentif kepada syarikat-syarikat yang nak hire wanita ni dalam apa kata orang dalam memperkembangkan ekonomi wanita gig. Okey. So maknanya jarak jauh ataupun sampai temporary temporary. Maknanya temporary you boleh hire orang tu ataupun wanita tu walaupun dia kat rumah di depan komputer, dia boleh jadi punya PA untuk sementara your project is ongoing and everything. Tapi of course lah, this company don't want to do that. Kalau boleh dia nak hire orang terus bekerja dalam dia. Macam saya pun majikan. Jadi saya kalau boleh nak pekerja-kerja dengan saya. Tetapi kalau ada insentif yang government boleh bagi, mungkin saya boleh ada part-part yang role dalam syarikat tu yang kita boleh hire wanita ni untuk bekerja dengan kita dengan cara yang macam tu. Baik, kebiasaannya Datuk, penonton-penonton di Skop MG ni adalah daripada golongan Adam. Bila Datuk Azim menyatakan bahawa banyak insentif yang perlu diberikan kepada wanita, jangan marah sebenarnya kerana saya dapat rasakan anda di samping anda itu adalah seorang isteri, seorang kakak, seorang adik perempuan, ibu anda yang bekerja. Jadi ini sebenarnya bukan untuk wanita orang lain, tapi untuk family anda juga. Ya, betul. Saya kena akui dan kena buat disclaimer. Kadang-kadang mereka kata semua nak wanita, padahal dia lupa dia ada isteri, dia ada mak, dia ada adik-adik perempuan. Betul. Jadi kita melihat belanjawan 2020 ini memang kita tunggu-tunggu insentif yang terbaik untuk kita, khususnya kalau kita bincangkan hari ini adalah mengenai wanita. Banyak wishlist yang telah pun dinyatakan banyak pihak. Nanti seperti di awal ada satu video yang menyatakan bahawa menerusi Vox Pop yang dilakukan oleh Malaysia Gazette, naikkanlah gaji. Betul. Tapi saya rasa gaji ni bukan untuk wanita je lah. Betul. Semualah kan. Semualah. Jadi Datuk rasakan naik gaji selesai masalah ataupun tak sebenarnya? Barangan naik, gaji pun naik. Dia macam sama je. Sama saja. Dia tak ada impact yang besar kat situ. Jadi nak memberi impact yang besar tu kita kena lebih wide lagi, lebih banyak lagi. Sebagai seorang usahawan, dan saya juga memperkasakan usahawan-usahawan mikro ni, memang satu adalah
sekarang ni kita dalam era digital so everything is digital. Kebanyakan mereka semua tak mahir digital. So kita orang ni tengah memperkasakan ni. Saya ada beberapa program TEW lah, transformasi ekonomi wanita lah, macam-macam program untuk memperkasakan wanita dalam segi digital. So pendidikan kepada wanita tu sangat penting. Kalau misalnya kita nak panggil wanita tu bekerja balik pun, at least kita kena ada some education untuk dia. Dia dah lama tinggalkan dunia pekerjaan, tiba-tiba kena kerja balik, nak buat apa pun tak tahu, So jadi I think latihan kemahiran on digital tu dan technical tu perlu ada. Perlu dipertingkatkan dan perlu kalau boleh wishlist bajet kali ni ada banyaklah untuk pendidikan kepada wanita semua. Lagi satu yang saya selalu dalam kelas saya sekarang ni ada Asnaf, ada B40 kita nak ajar dia digital, katalah nak jual barang dia dia micro punya usahawan, nak jual barang dalam TikTok apa semua. Tetapi phone dia tu bukan smartphone. Ada lagi masih yang lagi? guna. Ya Allah. Macam mana Macam mana kita nak ajar dia? Itu satu juga kekangan yang kita orang hadapi di Akaumbi ni. Jadi mungkin kerajaan boleh adakan inisiatif ataupun insentif kepada wanita-wanita yang betul-betul mikro ni, yang betul-betul ni pakai phone lama lagi untuk bagi dia some, maybe boleh collaborate dengan syarikat corporate. Tak perlu kerajaan semua yang kena tanggung kan. Macam kerajaan kita dah banyak dah tanggung benda-benda. Jadi syarikat-syarikat corporate ni sepatutnya come in and here I am, I want to help. Macam tu. Itulah. Okey, kita melihat ini memang fakta Datuk. Antara jurang gaji antara kaum lelaki dan juga kaum wanita itu sangat ketara. Survey juga menyatakan bahawa jurang dia sangat tinggi. Katakanlah lelaki itu bergaji 4,000 dan wanita ini adalah bergaji 3,500. Beza dia 500. Sangat besar sebenarnya. Ini fakta yang perlu diperakui melalui survey dan statistik yang ada. Bagaimana Datuk merasakan menerusi belanjawan kali ini, walaupun kita tahu memperkasakan ekonomi wanita dari sudut perniagaan, dari sudut jurang gaji yang selalu kita dengar daripada syarikat-syarikat swasta ini, apakah perlu dihentikan sekarang ini menerusi belanjawan ini? Mungkin seperti Datuk katakan tadi, ada insentif yang perlu maksudnya injection daripada kerajaan membantu swasta agar perkara ini dapat di-stopkan, dihentikan Datuk. Sebenarnya polisi aja, tak perlu kerajaan nak kena always come up with the thing untuk manja sangat kita ni semua kan. Jadi sebenarnya kita sendiri macam dalam syarikat saya, no, I don't care you perempuan ke you lelaki ke, but position you and you punya bebanan kerja dalam syarikat tu akan determine you punya gaji. Tak semestinya, tapi mungkin ni berlaku di kerajaan. So I think kerajaan lagi senang, government bagi je syarat, okey lelaki perempuan sama je, tak ada tangga gaji yang berbeza ataupun yang berbeza daripada lelaki dan wanita. Yang itu saya tak setuju kalau misalnya government pun still nak kena bantu, nak apa semua. I think itu individu sendiri ataupun owner syarikat tu sendiri kena janganlah pro mana-mana, macam dalam keusahawanan kita tak kisah. Macam saya business woman, saya kerja kuat, saya dapat lebih. Orang tak kerja kuat, lelaki pun kalau tak kerja kuat, dia tak dapatlah lebih. Macam tu, kita tak ada problem on that tangga gaji ke apa semua sekali macam tu. Baik, di kesempatan ini saya nak bertanya, selain daripada wanita, perkara yang sering kita hadapi adalah golongan B40, M40, T20 tak boleh usir lah. B40 banyak sekali. Kalau kita lihat dan dengar, setiap kali pembentangan belanjawan akan ada insentif untuk mereka B40. Ya, namun golongan M40 sering kali saya nyatakan di kerusi ini, di skop MG, setiap kali belanjawan Datuk, M40 adalah golongan miskin bandar yang saya kategorikan bahawa mereka ni adalah golongan tersepit. Betul. Nak beli rumah tak boleh, nak duduk rumah PPR tak boleh. Padahal mereka pembayar cukai. Betul. Dan gaji mereka ni dengan sewa rumah yang mahal, gaji kereta dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat pengkhususan ataupun M40 yang sering dipinggirkan ni Datuk? Okey, saya sangat setuju pasal benda ni, sebab sebelum saya datang hari ni pun saya dah buat some research juga dengan my team, sebab kita orang keahlian ramai 10,000. Jadi M40 ada, B40 ada, Asnaf ada. So jadi yang M40 ni bila saya bertanya dengan diorang, dia kata, Datuk, kita orang ni sesak
Sesak sangat. Sebab apa? Dia kata bila saya buat analisis tengok pada ni, B40 ni memang dah banyak sangat banyak sangat insentif yang mereka dah dapat. Macam contoh dia kat mana saya letak ni lah. Macam-macam ada, ibu tunggal ada yang by JKM ada bantuan prihatin rakyat dia dapat macam-macam Tetapi untuk M40 apa yang mereka dapat? Padahal mereka dah naikkan taraf kehidupan mereka. Maksudnya mereka dah beli rumah. Nak kena bayar bank. Mereka dah beli kereta bukan yang Myvi lagi dah. Kereta Honda and everything. That's why bila kita lalu dekat PPR ke Dewan Bandaraya punya DBKL punya flat kampus, kita boleh tengok ada kereta Honda dekat situ. Padahal B40 duduk kat flat tetapi dia boleh beli sebab apa? Yang lain semua taking care of by government. Tetapi betul. M40 siapa yang tengok? Saya boleh katakan yang M40 ni wanita golongan terpinggir. Because apa? Kerajaan tak nampak yang mereka ni patut dibantu juga, bukan saja B40 sebab B40 ni dah terlalu kita manjakan. Macam golongan asnaf pun yang saya tengah didik sekarang ni, bila saya cakap dengan diorang, saya nak meningkatkan dia punya bisnes, nak ajar dia macam mana lebih bagus lagi apa semua supaya dia keluar daripada asnaf, dia tak nak. Seronok tu. Ya, dia dapat macam-macam percuma. Dia dapat sini, pusat zakat bagi, JKM bagi. Dah berapa, dia duduk goyang kaki pun boleh hidup. Tetapi M40 dia kenalah bekerja bertungkus lumus sebab gaji dia orang 5,000 ke 10,000. So yang B40 ni dah sampai 4,800. Yang dah dekat-dekat nak masuk M40 ni, dia maintain je bawah tu dia punya gaji. 4,800 tu dia dah hidup mewah dengan dapat sewa rumah 124 ringgit kan? Betul. Sebulan. Lepas tu dia anak-anak sekolah semua dapat pembiayaan. Dia dapat lagi bantuan-bantuan kerajaan, memang sangat selesa sangatlah. So I think B40 enough lah apa yang kita bagi. Jangan tarik, whatever yang dah bagi tu is good enough for them. Tetapi untuk M40 diharaplah government kita, kerajaan kita membuka mata and tengok golongan ni. Apa masalah diorang? Sebab yang saya tengok pun kebanyakan yang M40 ni sekarang dah pergi kepada si tosikris ni. Sebab apa? Diorang dah mengambil hutang dan everything yang memang diorang tak mampu nak membuat pembiayaan and everything semua kan. Sian betul. Bagi mereka yang duduk di macam PPR, mereka lagilah untuk anak-anak ada bas sekolah percuma. Ambil anak. Berbeza dengan M40 ni, van sekolah sehala ada yang cakap dengan saya ada RM160. Ya, betul. RM200 kalau return. Saya macam sampai begitu untuk seorang anak. Itu belum kita cakap pasal kalau 4 orang anak. Belum tuition lagi. Tuition ini lagi. Baru yang basic tu kan itu. Kindergarten pun dah 1,000 lebih sekarang. Jadi kita harapkan perbincangan kita malam ini perlu didengar oleh mereka yang ada authority, mereka yang berkepentingan. Memang dah sign lah bajet kalau dah siap dan sebagainya, tapi kita harapkan ini antara yang perlu diberi penekanan oleh kerajaan untuk bukan sahaja golongan wanita tetapi untuk M40 pengkhususan itulah harus diberikan. Betul. Kita melihat sekarang ini kerajaan ada merancang untuk melibatkan wanita dalam proses pembuatan keputusan dalam pengagihan belanjawan. Maksudnya, kalau dulu yes boss. Sekarang wanita sudah pun diberi ruang untuk yes you are. Kan? Jadi, apakah ini perlu diperkasakan lagi Datuk ataupun sebenarnya cukup setakat ini? Hanya 30% kan kalau kata macam bos wanita itu, ataupun perlu diperkasakan lagi? Jangan stop. Jangan stop. Perlu diperkasakan lagi. Sebab apa? Bila kita dah nampak kan wanita sangat membantu dalam ekonomi negara. Kenapa kita nak stop? So biarkan wanita ke depan. Untuk kan, bukan kata kita ketepikan lelaki. Tak. Lelaki penyokong wanita kan. Taklah berdiri kita di sini kalau suami kita tak support kita kan. Kan dia kata jangan keluar rumah, kita kena duduk rumah, tak boleh nak tu. Jadi suami masih ada kat situ ataupun lelaki masih ada di situ, tetapi benarkan ataupun bukalah ruang kepada wanita untuk bersuara, untuk wanita ke depan dan ketengahkan diri mereka, because wanita ni bagus. That's why saya cakap dengan you, pembiayaan collection yang paling banyak, yang paling senang mudah bayar, yang tinggi dia punya collection adalah wanita. Dia pinjam, dia tahu tanggungjawab dia dan dia deliver the things. So kita kena teruskan usaha tu, memang bagus.
Baik, kalau kita recap untuk Belanjawan 2024 ini, kita lihat ada sokongan keusahawanan iaitu pembiayaan dan program latihan untuk wanita yang ingin memulakan atau mengembangkan perniagaan. Ini sebenarnya memang dah saban tahun. Setiap kali belanjawan ataupun bajet ada peningkatan yang diberikan. Betul. Dan juga Datuk menyatakan bahawa 60% wanita untuk tekun yang buat loan, pinjaman loan. Apakah pemerkasaan ini cukup setakat ini ataupun sebenarnya ada insentif ataupun inisiatif lain? Tadi Datuk ada sebut mengenai kelas-kelas digital yang perlu diperkasakan. Itu yang sangat-sangat. Mungkin apa lagi yang boleh menerusi Belanjawan 2025 ini perlu diperkasakan? Kita tahu digital tu sangat penting, tetapi kadang-kadang orang kata fizikal itu lebih. Kadang-kadang dia kata memanglah seronok belanja online, tapi pergi kedai dapat rasa kain tu lagi seronok. Betul. Kadang-kadang perniagaan, apakah kita perlu melupakan bisnes yang berbentuk fizikal, kedai dan sebagainya, Datuk, untuk masa akan datang ini? Okey. Sekarang ni kalau berniaga fizikal macam saya dengan Simplicity saya one of the founder Simplicity, macam tu juga. Dulu kita business 70% is physical store Lepas tu sekarang ni terbalik. Terbalik. Sebab itu permintaan. Jadi kita kena ikut bos kita. Siapa bos kita ialah pelanggan kita. Ya. Jadi pelanggan kita suka membeli melalui online, kita kenalah pergi online. Tapi fizikal tu jangan ditinggalkan terus. Jadi macam kita ada lagi 30% di dalam Watson, jual di dalam Watson. Jadi saya rasa kita kena ada balance kat situ lah. Tetapi digital ni memudahkan lagi, especially kepada usahawan-usahawan mikro ni, dia buat kat rumah and everything. So dia tak boleh masuk physical punya store ataupun dia boleh physical menjaga tepi jalan je lah. Tetapi dia tak ada kuasa kat situ nak membeli peralatan, nak apa semua sekali. Jadi bila dia kat rumah semua dah ada, dapur dah ada, apa semua dia masak and then dia deliver by digital. Dia buat macam tu. Jadi itulah yang saya kita melihat satu lagi, ini antara yang penting. Walaupun kita kata dari sudut ekonomi, wanita itu antara yang sangat membantu dalam menjana ekonomi walaupun di rumah ataupun untuk negara. Satu perkara yang sedang melanda kita adalah mental health ataupun kesihatan mental. Wanita ini macam-macam lah rencamnya. Kadang-kadang daripada sekecil-kecil apa kata masalah boleh beranak sampai ke besar-besar. Ini adalah kita panggil sebagai kesejahteraan sosial. Mungkin dari sudut pandang Datuk sendiri melihat kepada kecelaruan sekarang ini. Betul. Kan kita tak tahu bagaimana, apakah mungkin pada pandangan Datuk perlu ditambah baik ataupun perlu diperkasakan apa lagi bagi mengelakkan isu kesihatan mental khususnya kepada wanita. Betul. So dalam Kelab Wanita Icon pilar kita yang tengah-tengah adalah pembudayaan iaitu perlindungan sosial. So actually yang penting sekarang ni adalah perlindungan sosial. Because maksudnya melindung tu ialah melindung mental kita daripada stress out because ramai ada juga yang wanita-wanita yang kita tengok membunuh diri and everything semua kan because of tak tahan lagi dengan pressure. So jadi itulah inisiatif yang saya cakap macam tadi tu. Dia bukan saja nak jaga anak, jaga mak bapak apa semua sekali. Jadi kalau kerajaan boleh tengok holistik secara holistik, apa lagi yang wanita ni perlu diberi supaya dia tidak stres. Hantar anak dekat taska, stres nak bayar tiap-tiap bulan, gaji aku banyak ni. So kalau boleh dikurangkan, kurangkan. Dari cara macam mana yang kerajaan boleh fikirkan untuk mengurangkan bebanan dia kat part tu, dah good enough. Macam mak bapak sakit macam mana, bagi still gaji. Ni aku nak ambil cuti, gaji aku pula kena potong. Dah lah rumah punya ni tak cukup dengan gabungan dengan suami dengan apa semua sekali. So macam sekarang ni alhamdulillah macam cuti bersalin dah dipanjang 98 hari kan. So sekali maybe mungkin kita boleh juga beri pada macam another 10 days untuk dia pergi kan tiap-tiap bulan lepas baby lahir kan pergi vaksin semua. Itu pun menjadi bebanan juga kat diorang semua. Jadi dah tolak 10 hari, dah tinggal berapa hari je cuti hujung tahun kan. Jadi banyak benda yang kita kena memperkasakan dalam perlindungan sosial kepada especially ibu tunggal. Ibu tunggal punya cerita pula dia ni seorang-seorang. Jadi dia tak ada income dia tu lah. Itulah untuk anak dia and everything semua. Jadi kalau dia tak bekerja, memang anak
terbengkalai. Okey, baru semalam saya bercakap dengan seorang officer Tekun Nasional. Dia cakap, Datuk, kita orang nak pergi kutip hutang. Dia cakap dia pergi dekat I think Subang tak salah saya. PPR punya flat tu, dia pergi, dia ketuk-ketuk pintu sebab dia tak bayar lah. So dia ketuk pintu, dia kata ada budak kecil buka tingkap. Dia buka tingkap. Dia cakap, oh, mak tak ada. Mak tak ada. Lepas tu kita pun buka lah tingkap dia. Tengok ada surat khabar, ada nasi, ada lauk dekat tengah-tengah rumah. Lepas tu ada seorang budak kecil lagi. 2 orang. So kita pun call mak dia. Cakap dengan mak dia kerja. Tinggalkan anak 2 orang di rumah. Dia dah siapkan makanan dia apa semua. Tengok kan. Ibu tunggal. Struggle-nya. Saya cakap dengan dia, ni baru semalam saya cakap, saya kata saya nak nombor budak tu and saya nak pergi. Tengoklah kan apa yang kita boleh memperkasa. Jadi struggle tak? Nampak tak? Macam kesiannya dia kan. Dia kata tak apa, nanti saya balik pukul 5 sekarang, dia kata. Anak saya okey, dia kata. Dia dah pandai dah. Dia anggap anak dia tu pandai, tetapi ini tak sihat. Ini tak sihat. Bukan tak sihat pada wanita tu sendiri sahaja, tak sihat pada anak-anak tu. Dia membesar dengan cara yang macam tu. Ini tak sepatutnya berlaku. Jadi benda-benda macam inilah yang kita kena lihat betul-betul. Macam ibu tunggal, apa lagi bantuan-bantuan yang perlu kita bagikan untuk mereka, untuk dia apa ni. So itulah, macam maybe dia kerja tak tahu apa dekat Wan Utama, dia duduk kat Subang, bayangkan jauh. Macam mana kalau apa-apa berlaku kat rumah, dia nak lari balik kat rumah, sempat ke? Macam-macam. So saya macam kalau berjumpa dengan keadaan yang macam ni, saya rasa, ya Allah, ya Tuhanku, how can I help lagi, macam tu. Dan juga saya menyeru juga pada kerajaan untuk memberi, kata orang, bantuan kepada kita orang ni. Macam saya, kita berdiri atas kaki kita sendiri. Memang kita dapat juga geran-geran daripada kerajaan untuk memperkasakan wanita, tetapi ada limitation. Macam kena buat pendidikan saja. Dia bukan ada benda-benda yang lain untuk memperkasakan wanita ni. Jadi saya berharaplah bagi pada NGO yang kita nampak dah dia memperkasakan orang dan ada impact dia. Impact dia, yang penting impact. Dia punya result dia apa. Wanita tu diperkasakan ke tidak, berapa ramai yang telah diperkasakan. Itu yang penting. Sebab come back to dollar and cent, macam kita orang tengah ajar sekarang online business kepada asnaf semua, kita rekodkan berapa diorang punya pendapatan sampai setahun. Kita nak tengok berapa yang kau meningkat ni. That is important lah for me. Baik, kita nak tahu juga, kita dah bercakap mengenai kesejahteraan sosial, kita tengok betul. Tapi dari sudut kesihatan, betul. Sekarang ni alhamdulillah kalau nak pergi ke hospital tu, ada sekarang ni hospital khusus untuk wanita dan kanak-kanak. Itu antara satu inisiatif yang sangat baik sebenarnya. Betul. Mungkin dari sudut pandang Datuk, apa lagi yang mungkin yelah, kita tak boleh nafikan sebenarnya. Kadang-kadang saya pasti ada juga player-player kita yang menyatakan semua wanita nak lebih, gaji nak lebih, pergi kaunter nak wanita dulu, kemudian kerja pun nak you all dulu kan. Macam-macam lah. Pasti adalah 1-2 yang menyatakan begitu. Dari sudut kesihatan, kita lihat ada hospital wanita. Betul. Dari apa mungkin untuk belanjawan 2025 ini, mungkin kalau kita tengok dulu ada satu insurans khas untuk penyakit-penyakit wanita tu kan. Betul. Ada berapa? 36 penyakit ke apa, saya tak ingat kan. Apa lagi mungkin dari sudut pandang Datuk untuk perkasakan lagi dari sudut kesihatan ini pula? Okey, untuk kesihatan memang banyak dah government bagi sebenarnya. So macam pemeriksaan kanser kan, apa semua JKM dah buat, merata-rata dia pergi. Tetapi masih ramai lagi yang belum aware ke depan, aware benda tu. Itu balik semula kepada awareness, Tu yang kadang-kadang kita rasa macam tak berapa tak sampai sangat benda-benda macam yang macam tu kan. Macam peruntukan untuk kesihatan mental semua dah ada. Semua dah ada, banyak government dah buat. Macam Perkeso pun ada macam-macam inisiatif for that. So bagi saya kita kena mengukuhkan lagi program tu untuk golongan-golongan yang tertinggal ni. Orang panggil dan tertinggal lah. Jadi memperkasakan program kebajikan yang lebih menyeluruh kepada wanita kumpulan yang tertinggal ni, termasuk wanita. And also contohnya OKU. OKU ni kurang sikit. Dia macam ni, bukan kita bagi duit je kat dia, government bagi duit. Tetapi kita bagi kemahiran juga. Tetapi kita setakat bagi kemahiran kat dia, dia dah pandai buat produk ke apa, jual kat mana? Dia tak ada menyeluruh. Dia tak menyeluruh, dia tak pergi sampai ke
hasil. Jadi itulah kerajaan selalu dia buat separuh jalan je. Ini tak, kita kena sediakan platform tu sampai akhirnya dia dapat keuntungan daripada macam tu. Jadi macam OKU dia banyak buat handicraft and everything. Kadang-kadang kita ni lah yang pergi tengok kesian, tengok dia beli kan. Tetapi setakat mana pendapatan yang dia dapat. Itu yang saya rasa kita kena memperkasakan dalam segi kesihatan, especially kesihatan mental diorang. Yes. OKU ni. Banyak yang kita perkatakan. Ada sudut pendidikan dan latihan, ada yang sudah kita tahu beasiswa dan program latihan kemahiran untuk wanita dalam pelbagai bidang. Cuma saya nak tahulah Datuk, bila kita bercakap mengenai wanita dan kerjaya ataupun wanita dan usaha Nita ni, kita panggil usaha Nita ini, sebenarnya bisnes apa yang paling mudah untuk menjana income? Ada yang tanya, apa kan? Sebab sekarang ni kan semuanya digital. Semua orang ni, bila kita cakap nak startup, nak bermula, apa yang, yelah kadang-kadang tak tahu kita punya kemahiran apa, tapi kita nak buat macam orang buat sambal, kita nak buat sambal, orang buat ini. Jadi sebenarnya adakah perniagaan makanan itu lebih mudah untuk menjana income atau macam mana pandangan Datuk? Saya selalu marah kalau usahawan datang jumpa saya, Datuk, apakah perniagaan yang mudah yang saya boleh buat? Saya kata tak ada perniagaan yang mudah. Tak ada perniagaan yang mudah. So perniagaan semua susah. Tetapi saya cakap dengan cara dan strategi yang betul, dia boleh dilaksanakan. Tetapi kalau korang setakat tengok orang jual sambal, you pun nak jual sambal, memang tak ke mana lah cakap tu. Because apa special dia sambal you berbanding dengan sambal orang lain. So saya memang sekarang tengah buat road tour satu Malaysia dengan berjumpa dengan tokoh-tokoh national punya usahawan. Seluruh Malaysia beribu-ribu. Kita ada dalam sekarang ni 18,000 usahawan saya dah jumpa. So memang kata orang, itulah soalan-soalan dia cakap. Saya suruh dia orang pilih nak jual nasi lemak ke ataupun popcorn. Ada yang nak jual popcorn sebab dia kata mudah. Nasi lemak kena buat apa? Kacang, sambal. So saya kata you balik rumah, duduk kat rumah je diam-diam, tak payah buat bisnes. Because bisnes tak ada benda yang mudah. Jadi tak ada perkara yang mudah. Cuma you kena belajar dan belajar. That's why saya punya pilar pendidikan tahun ni, tahun depan di Kelab Wanita Ikon kita sangat membuatkan diorang ni memang kena belajar ni. Sebab diorang ni tak pandai. Jadi dia ikut je orang lain. Itulah masalah yang membuatkan diorang kecundang dan akhirnya tak boleh bayar loan and everything dan dia stuck dekat situ. Semalam ada seorang usahawan bertanya dengan saya, Datuk, dia cakap, I'm not a good business person. I know, dia cakap. Tapi dia kata, saya terpaksa buat bisnes. Maknanya keadaan hidup dia. So dia kata dia ada anak yang sakit. So sekarang dia terpaksa berhenti kerja dan berbisnes dekat rumah. Tapi saya bukan bagus, dia cakap. Saya tak bagus. I cakap kan, you are your own enemy. Because you sendiri cakap you tak bagus. So saya tanya dengan 180 semalam ada usahawan yang lain. Saya kata dia bagus ke tak bagus? Bagus semua. Terus naik semangat dia. So circle juga must be betul-betul yang bagus. Cuma saya ambil poin yang sangat baik sebenarnya. Kita akan berjaya sekiranya kita diuji. Macam tadi kan, dia susah, dia terpaksa. Perkataan terpaksa tu membuatkan dia boleh keluar daripada kotak. Maksudnya daripada apa yang dia rasa tak boleh, dia jadi boleh. Tapi kadang-kadang ada orang selesa dengan kehidupan. Kan, tak apalah, lagi-lagi mereka yang makan gaji kan. Tak apalah, bulan-bulan dapat gaji. Tak, mereka yang makan gaji dan B40. Betul, B40. Sampai kan saya pernah berjumpa dengan mereka kata, macam Datuk kata tadilah, asnaf tak nak keluar, B40 juga tak nak keluar. Walaupun mereka sudah berjaya, tapi mereka kata tak apalah, dah cukup dah. Takut nanti kalau keluar jadi susah balik. Oh, macam mana kita nak ni dah jadi doktrin. Kerajaan kena study. Pantau ke? Ya, kena study that thing, you know, macam mana nak membuatkan yang B40 nak ke M40. Jadi because M40 sekarang tak ada inisiatif untuk dia. Jadi itu yang membuatkan diorang ni rasa macam tak nak lah sekarang aku jadi macam neighbor aku ni yang M40. Kan? Itulah dia. Itu kekangan. Maknanya tugas kerajaan memantau untuk pastikan mereka-mereka ini, orang kata biarlah ada circle chain tu dekat situ. Beberapa bulan, contohlah untuk jadi asnaf tu dalam tempoh 2 tahun. Kena keluar dalam tempoh 2 tahun, kena keluar daripada asnaf. Kena push diorang. Kena push diorang ataupun berhentikan dia punya subsidi bantuan tu, barulah dia akan push dia themselves buat bisnes tu untuk keluar daripada kepompong tu. Macam tu.
sebenarnya wujud mereka yang tak nak keluar. Ya. Ada juga Ramai. saya ingat golongan gelandangan je yang Tidak. suka duduk jadi gelandangan. Tidak. Saya kata kenapa you suka duduk gelandangan? Dia kata satu tak perlu bayar sewa, Betul. makan orang bagi. Betul. Kan? Ya. Basuh baju pun dekat Adobe Express, Ya. tak ada masalah. Ya. Jadi tak perlu nak fikir duit sewa rumah, naik bas apa, duduk je kat sini. Betul. Senang. Itu sebabnya saya cakap okey, kerajaan pun kena juga kaji semula apakah yang inisiatif yang dibagi ni adakah memberi impak yang positif atau negatif. Yang dah jadi macam ni dia dah jadi negatif lah. Dia dah jadi negatif. So kalau boleh kita tengok balik dan kita bagi holistik, maknanya sama rata kepada bukannya M40 tu okey dah gaji 5,000 ke 10,000 dah terror dah bagus, tapi sebenarnya kerajaan tak faham yang M40 ni dia dah beli rumah, dia dah beli kereta, dia ada hutang bebanan, dia anak dia semua kena bayar and everything. Jadi dengan skala tanggungan dia tu 5,000 ke 10,000 tu tak cukup. Tak cukup. Kita harapkan apa yang kita bincangkan, kupaskan malam ini dapat suntikan lah daripada, mungkin kalau benda pun dah termaktub, ada yang kata Haslina tak payah bincang, semua dah tertulis, tetapi mungkin ada peruntukan tambahan selepas ini kan, mana tahu. Kita macam di Malaysia Gazette ni adalah menjadi perantara sebenarnya daripada NGO, daripada orang awam, daripada mana lagi corporate sector, untuk menyampaikan kepada kerajaan apa yang perlu untuk Belanjawan 2025, kerana sebenarnya suara sebenar adalah suara di sini. Betul. Kan Datuk kan? Datuk sendiri turun padang. Ya. Berjumpa kan. Jadi Ya. pengalaman Datuk lah sepanjang turun padang tu, apa sebenarnya kesusahan orang kata ataupun kesukaran mereka-mereka ini, Datuk? Kadang-kadang okey, tak boleh nak salahkan, macam bukan salahkan sesiapa, tetapi bukan kata kerajaan sahaja yang kena put inisiatif tu. Kadang-kadang kita juga netizen ni mengada betul-betul kadang-kadang tu benda yang tak boleh, dia bila tak dapat dia cakap kerajaan salah. Jadi kita sama-sama kena ambil tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Kita sayangkan Malaysia, kita sayangkan negara kita. Jadi kita jangan menipu. Kita bertulus, ikhlas bagi tahu okey aku tak layak sebenarnya, tak apalah, nanti aku cuba lagi, macam tu. Jadi kalau kita semua jadi netizen yang baik, yang positif, ini ada apa-apa je kat social media dah kena komen, kena yang negatif-negatif. Kenapa ada mental health yang macam tu Itu mental health tau. Betul. Itu jadi kita kena dulu dekat sekolah ada pelajaran civic tau. Jadi kita sangat bertertib kan, kena kutip sampah lah apa kita belajar. Tetapi mana pelajaran tu sekarang di sekolah? Dia kena daripada akar umbi tu kita kena ajar dia orang moral-moral yang bagus supaya kita bermoral. Macam kat luar negara, kita boleh pula ikut undang-undang dekat dekat Singapura tak boleh makan chewing gum, kena ban atau kena saman banyak kan. Kenapa? Jadi kat Malaysia kenapa kita tak boleh buat macam tu? Kita dah senang, kita dah selesa buat apa yang kita buat. Jadi ni masanya kita untuk berubah ke zaman yang baru, ke ke arah mental kita yang baru, yang bagus, supaya kita sama-sama boleh membangunkan Malaysia. Bukan saja kerajaan kena bangunkan Malaysia. Tu tugas kerajaan, tu tugas Perdana Menteri untuk fikirkan, aku tak payah fikir. Tak, kita sendiri pun kena fikir dan kita sokong dan support sama-sama. Kalau kita ada this kind of teamwork bersama dengan kerajaan, insya-Allah I think kita wanita memang nak bersama-sama dengan kerajaan untuk memperkasakan lagi wanita dan juga memperkasakan negara kita. I think pilihan wanita untuk memperkasa wanita atau memberi bajet yang lebih kepada wanita tu tak salah. Di ujung tu tak salah. Tak ada salah. bajet lebih untuk wanita. Betul. Kerana kita tahu ini sebenarnya kalau beri lebih pada wanita, Datuk katalah wanita ni pandai sebenarnya. Betul. Kalau dekat rumah tu orang kata Menteri Kewangan terbaik lah. Betul. Kita bajetkan everything kan. So secara keseluruhan dia lah terdapat kemajuan, masih ada ruang untuk kita perbaiki. Sebenarnya bajet yang tahun lepas memang bagus already, tapi mungkin boleh diperbaiki lagi dengan apa yang kita dah bincangkan pada malam tu lah. Dan begitu juga yang saya nak beritahu kat sini, Belanjawan 2025 ni saya haraplah boleh dapat ataupun perlu menjiwai nadi agenda pemerkasaan wanita. Amin. Kita doakan Yes. agar kita nantikan sebenarnya pembentangan Belanjawan 2025 ni dengan tema negara makmur rakyat sejahtera ni, jangan lupa wanita tu perlu diperkasakan lagi. Yes. Kita melihat sebagaimana
wanita ini bukan saja di awal tadi kalau dengar Datuk Aziz ada sebut mengenai tiang. Wanita ni adalah tiang penyeri, tiang seri, tiang penyeri rumah tangga semuanya lah. Betul. Tapi sebenarnya kita ni adalah tulang belakang kepada kejayaan seseorang. Betul. Ingat ya, Perdana Menteri, Menteri Kewangan, di belakangnya ada Datin Seri Dr. Wan Azizah. Betul. Yang orang kata menjadi memayungilah setiap kejayaan. Jadi kita rasakan ini penting, pemerkasaan untuk wanita itu perlu dipertingkatkan lagi. Jadi kita harapkan pada belanjawan akan datang ini ataupun yang dibentangkan 18 Oktober ini, kita harapkan ada lagi insentif-insentif yang terbaik untuk golongan wanita agar golongan wanita ni terus memacu kejayaan bersama-sama dengan kaum lelaki. Kita bukan nak bet ataupun kita pergi dulu lebih baik, tidak, kita nak sama-sama mengiringi kejayaan tu sama-sama agar dapat menjana ekonomi yang lebih baik. Wanita ni senang je Datuk, jaga hati semua satu. Oh yes. Betul. Jaga hati je. Tapi kalau dah bagi lebih dana, bagi lagi insentif, kita berbunga-bunga. Betul. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Aziz Syed Muhammad yang merupakan Presiden Kelab Wanita Icon Malaysia. Sebenarnya saya nak ucapkan tahniah juga. Belum terlewat mungkin dengan kejayaan baru-baru ini ada menganjurkan Anugerah Wanita Icon Malaysia. Yang sangat viral. Viral kan itu. Anugerah Wanita Icon Malaysia tu apa yang kami buat adalah kami mencari wanita-wanita untuk dinobatkan sebagai ikon Malaysia dan ikon negeri masing-masing untuk memperkasakan wanita. Yang ini adalah platform, kita orang adalah tempat berkhidmat. So saya bagi tahu dengan wanita, siapa yang nak tolong, jom datang sini and kita bantu golongan-golongan yang masih memerlukan pertolongan kita. Itulah. Ada yang tanya, susah ke nak masuk Kelab Wanita Icon ni? Oh tidak, dia percuma. So you masuk website kita www.kelabwanitaicon.com. So daftar keahlian, isi semua, hantar, nanti you dapat email. Senang mudah je. Ada banyak aktiviti lah sebenarnya. Ada banyak aktiviti. So join us. Kepada wanita, bukannya fokus pada ibu tunggal asal? Tidak. Kita semua ada. So kita ada M40 usahawan, kita ada B40 usahawan juga, dan suri rumah tangga juga. Kita ada beberapa kategori. Orang tua kita ada, semua ada. Selagi anda bernama wanita. Wanita sahaja, okey. Wanita sahaja anda dialu-alukan. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Aziz Syed Muhammad, Presiden Kelab Wanita Icon Malaysia, sudi bersama dengan kita malam ini. Kita berbicara mengenai Belanjawan 2025, apa ada untuk wanita. Sudah dikupas sangat cantik daripada orang kata, daripada kita recap sedikit apa yang 2024 sudah pun dilakukan, sehinggalah pengharapan, wishlist lah orang kata untuk 2025. Jumpa lagi, sebenarnya kita akan berbicara banyak lagi untuk Belanjawan 2025 bersama saya Haslina A.R. Kamaluddin sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Datuk. Sama-sama. Terima kasih Haslina.